لله القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala surahannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah zakat menyelamatkan diri dan harta. Hadirin muslimin yang berbahagia, syariat zakat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hakikatnya mempunyai hikmah yang sangat besar, yaitu menjamin keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang dibacakan awal khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pernah mereka bersedih hati. Inilah yang akan diperolehi bagi mereka yang menunaikan zakat, yaitu rasa selamat dan dijauhkan daripada rasa bimbang atas kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, selalunya orang yang berharta akan sentiasa memikirkan agar harta kekayaannya selamat. Memang sesuatu yang logik. Setelah pernah mencari kekayaan, sudah pastilah kita sangat sayang kepadanya dan mahu agar ia selamat. Sudah pasti kita tidak mahu harta itu dicuri atau dirompak. Kita juga tidak mahu ia musnah terbakar, dihanyutkan banjir atau hilang di telan bumi kerana tsunami atau tanah runtuh. Kita juga tidak reda harta itu binasa akibat ditipu oleh scammer sehingga mengalami kerugian puluhan malahan ratusan ribu ringgit. Dalam hal ini, Islam telah memberikan jalan keluarnya serta sejak sekian lama menerusi ibadah zakat. Ini kerana berpandukan beberapa hadis Nabi SAW. Jelas sekali bahawa ibadah sedekah dan zakat adalah ibarat pagar kehalimunan yang sangat ampuh untuk menyelamatkan kekayaan kita daripada binasa atau dibinasakan. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hasinul amwalakum bizakah." Bermaksud, lindungilah harta kamu dengan zakat. Hadis riwayat At-Tabarani. Inilah janji Nabi kepada mereka yang menunaikan zakat, yaitu dipelihara Allah SWT hartanya daripada kebinasaan. Muslimin sekalian, untuk akhir ini juga ramai orang merasa sangat bimbang dengan kehidupan disebabkan ekonomi dunia yang tidak stabil, terhadap kes orang-orang kaya dan masyhur yang menjadi miskin hingga akhirnya menjadi asnaf zakat. Malah kerana tidak mampu lagi menjalani kehidupan yang mewah, berlakulah pergaduhan suami isteri yang akhirnya membawa kepada perceraian. Selaku manusia, kita memang tidak dapat melawan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kita lupa bahawa ada satu ibadah yang mampu menolak musibah daripada menimpa kita. Nabi Muhammad SAW
menyatakan bahawa ibadah sedekah termasuk zakat hakikatnya mampu mengelakkan musibah atau pada bencana daripada menimpa kita. Sebagaimana hadis daripada Amr bin Auf radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna sadaqatal mar'i al-muslimi tazidu fil umri wa tamna'u mi'tatasu'i." Bermaksud sesungguhnya sedekah, yakni termasuk zakat, seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Hadis riwayat At-Tabarani. Muslimin yang dirahmati Allah SWT, ketahuilah bahawa syaitan dan nafsu jahat amat membenci sifat pemurah, sehingga ia sentiasa berusaha mengajak kita agar selalu merasa was-was untuk memberi sedekah dan menunaikan zakat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kebapaan jika kamu bersedekah atau berzakat, dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, yakni bersifat bakhil. Sebenarnya sedar atau tidak, sifat kedekut yang melekat kuat di hati itu yang menahan seorang itu daripada memberi sedekah dan berzakat, hakikatnya tanpa sedar menjadi pemangkit kepada kebinasaan hartanya sendiri. Seperti mana diingatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Bermaksud, tidak ada hari yang mana pada para hamba itu berpergian padanya melainkan terdapat dua malaikat yang turun. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang melakukan infak, iaitu sedekah." Manakala malaikat kedua berkata, "Ya Allah, berikanlah kebiasaan kepada orang yang menahan hartanya dari bersedekah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ingatlah, syaitan dan nafsu bakhil akan sentiasa berusaha menghasut kita agar merasa bimbang jika mahu bersedekah dan berzakat, maka kita akan menjadi miskin. Padahal hakikatnya sebenarnya jika anak Adam itu bersedekah dan berzakat, maka itulah punca yang akan menyebabkan dia menjadi kaya. Maka menahan diri daripada memberikan sedekah atau zakat hakikatnya akan membuka pintu dan jendela kepada kerosakan harta. Semakin ditahan, semakin luas punca kerosakannya, seperti mana rosaknya kekayaan Qarun dan juga dirinya yang bakhil pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, hakikatnya menjadi seorang yang pemurah adalah suatu kebaikan yang perlu diusahakan, yang perlu disemai dan dipelajari setiap hari. Sifat pemurah ini hakikatnya adalah sifat para nabi dan para sahabat. Oleh itu, dalam usaha menyemai budaya memberi dan berzakat, inilah Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, dan anak-anak syarikatnya seperti Lembaga Zakat Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor, dan Yayasan Islam Darul Ihsan terus konsisten menyeru pada umat Islam agar tidak khawatir memberikan zakat, berwakaf dan bersedekah demi manfaat seluruh umat Islam di negeri ini. Ingatlah, berzakat, berwakaf dan bersedekah itu adalah jambatan ke syurga. Ia adalah proses melestarikan harta di dunia demi kesinambungan di akhirat. Orang yang enggan berzakat, berwakaf dan bersedekah semasa hidupnya akan menyesal di saat kematiannya menjelma. Ingatlah firman Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم
الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan bertanyakanlah, dermakanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seorang dari kamu sampai ajal, jadi maut kepadanya. Kalau tidak, maka dia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang yang saleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah kali ini berikut adalah beberapa perkara yang boleh jadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah yakin dan percaya bahawa harta adalah milik Allah SWT, dan bila-bila masa Allah SWT akan menarik balik nikmat yang diberikan sekiranya tidak dizakatkan dan diwakafkan dan disedekahkan. Kedua, umat Islam janganlah jadikan harta kekayaan sebagai berhala yang disembah dan dipuja sehingga sanggup melakukan apa sahaja, menghalalkan yang haram dan mengharapkan yang halal. Ketiga, ingatlah bahawa syaitan dan nafsu itu sentiasa menghasut anak-anak Adam agar menjadi gedekut dan bakhil dan menganggap bahawa harta itu boleh mengekalkan hidupnya di dunia. Keempat, umat Islam hendaklah melaksanakan ibadah zakat, menerusi lembaga zakat Selangor dengan mengunjungi kaunter-kaunter terdekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah ayat 103. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan padanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wa biqayatika samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam
Sultan Selangor, Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj bin Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adi bil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahli Selangor Tengku Amir Syah bin Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umurahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad balligh maqasidahuma bi tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk pada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, wakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan pada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjadi amanah, yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami akan menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas bagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.